Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam edisi Terjah Suara Rakyat Marhain. Okey, dan kali ini saya nak bicara soal kunjungan ataupun edisi terjah yang kita adakan di Johor Darul Ta'zim. Saya bersama dengan tim surplus Ustaz Sofian telah menerjah ke kilang kain pukal yang cukup meletup sekarang ni, Maria Holdings Nomerhat, yang dimiliki oleh Makcik Kemboja yang diperkatakan yang sedang heboh dibicarakan oleh rakyat Marhain apabila beliau telah membuat kenyataan panas Melayu malas. Jadi kehadiran kami semalam membawa beberapa misi, antaranya untuk bertemu sendiri dengan beliau dan juga anaknya, ya, sebab kita tahu mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan panas yang mengguris hati orang-orang Melayu dan juga rakyat Malaysia. Dan yang keduanya, kita membawa saksi-saksi mangsa yang ditipu oleh Makcik Kemboja ini, yang mana salah satunya adalah seorang usahawan yang terlibat sebagai Madam Maria partner MMP, dan seorang lagi adalah bekas pekerja beliau. Dan kami tiba sekitar jam 11 lebih, tapi kami telah dihalang apabila kehadiran kami itu seolah-olah telah dihidu oleh pihak berkuasa, dan dipahamkan ada pihak berkuasa yang sudah menunggu di dalam kilang tersebut, yang saya tidak pasti apa yang mereka buat. Tapi bagi saya, Makcik Kemboja ini memang cukup hebat, saudara. Dia boleh kontrol, dia boleh mengarahkan, dan dia boleh menyuruh sesiapa saja melindunginya. Dan pagar itu ditutup, kami cuba nak masuk untuk bertemu dengan pemiliknya, Makcik Kemboja ini, tapi beberapa jam kami berada di situ, kami tidak dibenarkan. Tapi saya nak beritahu, seteruk-teruk Amerika, ya, dia akan benarkan wakil untuk masuk menghantar memorandum tentang isu Palestin. Boleh masuk di Kuala Lumpur, kan, kedutaan Amerika. Tapi di Skudai ini, seorang warga asing tidak benarkan kami masuk. Kami terpaksa melepak dekat luar, terpaksa menunggu dan terus menunggu, dijanjikan untuk bertemu, kemudian disuruh buat appointment, buat surat, buat sebagainya. Tapi saya membawa sahabat saya, iaitu salah seorang mangsa yang ditipu kerana menjadi usahawan dengan melabur puluhan ribu ringgit semata-mata untuk memiliki barangan-barangan yang dah old stock, yang dah untuk clear stock, yang ditawarkan, sedangkan Makcik Kemboja menjual pattern-pattern terbaru di media sosial. Sebab itu kita melihat tindakan Makcik Kemboja ini jelas beliau sebenarnya dilindungi. Dan pada satu ketika, saudara, saya dapat melihat gerak hati bahawa kami akan ditangkap kerana atas alasan mengganggu ketenteraman awam, kemudian atas alasan kami berhimpun secara haram dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya kami tak ramai pun. Kami hanyalah wakil kepada rakyat, yang ramai ialah pihak polis. Tapi alhamdulillah tidak ada kejadian tangkapan yang dibuat, dan saya antara yang di-aim sebenarnya oleh pihak polis untuk menangkap, kerana saya cuba mengeluarkan kenyataan panas tentang perkara ini, kan. Tapi yalah, kita dah datang, mereka pula tidak mahu bertemu dan tidak mahu pun berbicara dengan kita walaupun di luar pagar. At least buka lah bagi masuk, kan, kalau profesional Makcik Kemboja. Tapi kita dilayan macam manduan pula. Lawyer duduk dalam bercakap, kita dah jadi di sebalik tabir pagar besi. Inilah yang berlaku di Malaysia, saudara. Dan jelas saya dapat melihat adingan-adingan ini mencurigakan, di mana pihak berkuasa seolah-olah cuba untuk mempertahankan Makcik Kemboja, dan kita tak pasti sama ada dia ada apa-apa hubungan, dan dipahamkan pihak berkuasa yang nak menjalankan tindakan itu juga ada juga berurusan dengan
kilang ini. Jadi macam mana mereka nak menjalankan tindakan terhadap kita? Mereka juga terlibat dengan kilang Makcik Kemboja sebagai pelanggan, sebagai apa-apa saja tugasan lain. Jadi bila mereka mempertahankan Makcik Kemboja ini dan menyuruh kami balik dulu, mendatang semula. Bukan senang kita nak datang semua ke Johor. Ustaz Sofian daripada Pulau Pinang, kami daripada Kuantan, untuk datang semula. Sepatutnya kita dilayan sebab mangsa nak menuntut ganti rugi di atas penipuan scam yang telah dibuat oleh Makcik Kemboja. Dan perkara ini telah dibuat laporan polis. Jadi polis suruh buat laporan lagi. Berapa kali laporan nak buat? Sedangkan laporan pertama telah di NFA, telah ditutup tanpa menyiasat ataupun tanpa buat soal jawab dengan tukang pengadu ni. Tapi tiba-tiba ditutup. Ini yang menghairankan, ini yang agak pelik yang berlaku di bumi Johor Darul Ta'zim. Apapun kita puas hatilah dalam edisi terjah yang dilakukan bersama dengan Ustaz Sofian dan juga timnya. Kita puas hati walaupun kesejukan, hujan lebat, saya sampai basah kuyup, sampai hampir demam sekarang ni. Jadi kita puas hati sebab berjaya mencapai matlamatnya dan alhamdulillah membuka mata seluruh rakyat Malaysia untuk menjadi mata dan telinga rakyat untuk membuat aduan dan memberi maklumat sebarang kepincangan yang berlaku, bagaimana premis warga asing ini boleh tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan di negara kita. Jadi terima kasih atas sokongan semua dan insyaAllah dari masa-masa yang akan datang tim saya akan bekerjasama lagi dengan tim Ustaz Sofian kerana kita mahu bersihkan negara kita ini daripada kebanjiran premis dan juga warga asing yang dilihat semakin hari semakin ramai menjajah negara kita ini, saudara, menjajah dari sudut ekonomi dan satu hari nanti 10-20 tahun lagi akan menjajah dari sudut politik, budaya dan sebagainya. Jadi kita perlu pertahankan kedaulatan negara, maruah negara ini perlu dipertahankan dan sokongan semua amat dihargai. Jangan lupa like, follow, share, copy link dan juga komen TikTok saya ini dan juga backup TikTok saya CMK Cucu Makila untuk mendapatkan info-info terkini tentang edisi terjah yang akan terus kita jalankan selepas ini. Salam terjah, selamatkan Malaysia, selamatkan tanah air putih.